Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Panduan Melawat Pesakit di Hospital. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Panduan Melawat Pesakit di Hospital ini terdapat pada muka surat 35 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.2, memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut konteks. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan 4 kata kerja transitif dan 4 kata kerja tak transitif dalam ayat mengikut konteks mengenai panduan melawat pesakit di hospital. Kedua, mencatat 8 ayat berdasarkan bahan yang dibaca dan dilihat dalam peta dakap mengenai panduan melawat pesakit di hospital. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian untuk memindahkan 5 maklumat dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai pembayaran dalam talian dalam bentuk peta alir mengikut urutan yang betul. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 4 kata kerja transitif dan 4 kata kerja tak transitif dalam ayat mengikut konteks mengenai panduan melawat pesakit di hospital. Kedua, murid berjaya mencatat 8 ayat berdasarkan bahan yang dibaca dan dilihat dalam peta dakap mengenai panduan melawat pesakit di hospital. Pernahkah murid-murid melawat pesakit di hospital? Bagus. Pastinya ada murid-murid yang berpengalaman melawat pesakit di hospital. Mungkin pesakit tersebut ialah sahabat, keluarga terdekat ataupun rakan bagi ibu maupun ayah murid-murid. Dan apakah adab-adab semasa melawat pesakit? Bagus. Di sini, cikgu sudah nyatakan beberapa adab yang perlu kita ikuti semasa melawat pesakit di hospital. Antaranya, kita mestilah melawat pesakit pada waktu yang sesuai. Contohnya, kita boleh melawat mereka pada waktu petang dan tidak sesuai waktu tengah hari ataupun malam. Yang kedua, kita tidak boleh membuat bising kerana apabila seorang itu membuat bising di hospital, pastinya akan menjadikan pesakit tersebut berasa runsing dan menyebabkan dia tidak dapat berehat secukupnya. Dan di sini juga, seseorang itu yang melawat pesakit tidak boleh bercerita mengenai kisah yang sedih. Pastinya seseorang yang mengalami penyakit itu akan bertambah rasa sedih apabila mendengar cerita yang tidak menyenangkan hatinya. Dan di sini juga cikgu nyatakan sebagai seorang pelawat, kita mestilah mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan pesakit supaya cepat sembuh. Dan akhir sekali, sebagai pelawat juga kita mestilah seelok-eloknya membawa buah tangan untuk diberikan kepada
pesakit tersebut supaya dapat menggembirakan hatinya. Murid-murid, apakah itu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif? Bagus. Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja ini cikgu nyatakan pada skrin ini iaitu ada dua bahagian, iaitu kata kerja aktif transitif dan yang kedua kata kerja aktif tak transitif. Baiklah murid-murid, kata kerja aktif transitif ini merujuk kepada kata kerja yang memerlukan objek. Maksudnya mesti ada objek di belakang kata kerja. Kita lihat contoh-contoh kata kerja aktif transitif di sini beserta ayatnya. Yang pertama, memberus. Contoh ayat, Amin memberus kasut. Memberus inilah yang merujuk kepada kata kerja aktif transitif dan objeknya ialah kasut. B, menyelitkan. Pendekar itu menyelitkan keris di tepi pinggangnya. Dan di sini, menyelitkan ini merujuk kepada kata kerja aktif transitif. Dan keris itu merujuk kepada objeknya. Seterusnya, menjaga. Contoh ayat, pihak tentera menjaga keamanan negara. Jadi di sini, menjaga merujuk kepada kata kerja aktif transitif. Dan keamanan ini merujuk kepada objek. Seterusnya, menolong. Ayatnya, kakak menolong rakannya yang miskin. Jadi di sini menolong merujuk kepada kata kerja aktif transitif dan rakannya itu merujuk kepada objek. Dan akhir sekali, memutuskan. Contoh ayat, kita janganlah memutuskan hubungan silaturahim sama saudara. Jadi di sini memutuskan merujuk kepada kata kerja aktif transitif dan objeknya iaitu hubungan. Dan di sini kita perlu faham bahawa kata kerja aktif transitif ini sangat penting untuk ditambah dengan objek supaya pembaca dapat memahami maklumat yang disampaikan oleh penulis. Dan kita lihat di sebelah kanannya pula ada kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya di sini, kata kerja tidak memerlukan objek ataupun penyambut. Maksudnya di sini, pembaca dapat memahami maklumat tersebut dengan mudah dan tidak perlu ditambah dengan apa-apa objek. Baiklah, kita lihat contoh kata kerja aktif tak transitif. Di situ cikgu nyatakan berlari. Contohnya, Ali berlari di padang. Jadi di sini dalam ayat ini terdapat kata kerja aktif tak transitif iaitu berlari. Maksudnya di sini tidak memerlukan objek. Dan di padang itu merujuk kepada pelengkap ataupun menerangkan kata kerja tersebut bukannya objek. Dan kita lihat yang B, bertanya. Contoh ayatnya, kakak bertanya kepada ibu di ruang tamu. Jadi di sini bertanya merujuk kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Dan kita lihat yang C, melompat. Nani melompat keriangan. Jadi, melompat merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan sebarang objek pada kata kerja melompat itu. D, menjadi. Contoh ayat, Saiful menjadi seorang pemuda yang disegani. Dan di sini kita lihat menjadi seorang. Menjadi merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tak perlu ke objek. Seorang itu merujuk pada keterangan. Untuk melengkapkan ayat itu sahaja. Okey. Dan di sini akhir sekali terkepung. Contoh ayat, perompak itu terkepung di dalam rumah. Dan terkepung ini merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif kerana tidak memerlukan objek.
Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perbezaan antara kata kerja aktif transitif dengan kata kerja aktif tak transitif dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca dan memahami maklumat panduan melawat pesakit di hospital di sebelah ini. Kemudian, murid-murid cam kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Jadi di sini kita lihat maklumat yang pertama, masa. Lawatan mengikut waktu yang ditetapkan. Oleh itu, para pelawat perlu mengikut ataupun mematuhi masa melawat pesakit di hospital supaya pesakit dapat berehat secukupnya di hospital tersebut. Contohnya lah, kalaulah murid mahu melawat seseorang yang sakit di hospital, murid tersebut pergi pada pukul 12 tengah hari. Sesuai atau tidak? Pastinya tidak sesuai kerana pada waktu tengah hari itulah waktu untuk pesakit berehat dan mahu makan pada waktu tersebut, makan tengah hari. Dan di sini juga petugas hospital dapat bertugas tanpa gangguan. Dan di sini juga apabila pelawat mematuhi masa yang ditetapkan, petugas seperti jururawat, doktor dapat bertugas tanpa ada gangguan daripada pihak luar. Contohnya, jururawat ataupun doktor mahu memberikan ubat, mahu menyalin pakaian pesakit di situ. Seterusnya, kita lihat pakaian. Pelawat hendaklah memakai pakaian yang sopan. Pastinya, apabila seseorang itu dapat memakai pakaian sopan, dapatlah menjaga adab dan juga menunjukkan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang penuh dengan kesopanan. Seterusnya, kita lihat sebelum dan selepas. Pelawat mesti mencuci tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Jadi di sini sebaiknya lah para pelawat mestilah mencuci tangan supaya tiada jangkitan kuman kepada pesakit tersebut. Dan selepas pelawat melawat pesakit, pelawat tersebut perlu juga untuk membasuh tangannya semula supaya mengelakkan jangkitan kuman daripada pesakit kepada pelawat. Masing-masing perlu ada tanggungjawabnya di sini dan pelawat mestilah bertanggungjawab terhadap tindakannya. Dan kita lihat kanak-kanak. Kanak-kanak usia 12 tahun ke bawah tidak digalakkan masuk. Kerana kanak-kanak yang di bawah 12 tahun ini kemungkinan boleh mengganggu ketenteraman pesakit-pesakit yang ada di hospital itu. Contohnya bayi yang ataupun kanak-kanak. Biasalah kanak-kanak ataupun bayi ini suka menangis dan kanak-kanak pun ada suka berlari, berkejar-kejaran dan ini menyebabkan suasana menjadi lebih bising dan tidak dapat menenangkan hati pesakit tersebut. Dan di sini kita lihat juga ketahanan diri rendah dan berisiko untuk mendapat penyakit. Salah satu faktor juga kanak-kanak di bawah umur 12 tahun ini sebenarnya tidak mempunyai imuniti yang dapat melawan penyakit. Dan di sini sangatlah tidak sesuai apabila kanak-kanak di bawah 12 tahun ini pergi ke hospital. Diharapkan murid-murid dapat memahami panduan melawat pesakit di hospital ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita bersama-sama untuk membaca maklumat
yang cikgu tunjukkan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha dan keluarganya melawat Datuk di hospital. Menurut Encik Farid, pelawat perlulah mengamalkan panduan melawat pesakit. Pertama, pelawat mestilah mematuhi waktu melawat pesakit. Situasi ini memberi pesakit ruang untuk berehat. Sebaliknya pula, petugas kesihatan dapat melakukan tugas merawat pesakit dengan sempurnanya. Baiklah murid-murid, berdasarkan panduan melawat pesakit di hospital yang telah kita baca dan bincangkan sebentar tadi, bersama juga dengan maklumat yang kita baca ini, pastinya murid-murid dapat mengecam kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja aktif tak transitif. Jadi di sini, adakah murid-murid telah menjumpai kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif? Bagus. Jangan risau, cikgu sudah membantu murid-murid untuk mengasingkan ataupun mengkelaskan antara kata kerja aktif transitif dengan kata kerja aktif tak transitif. Jadinya di sini kita lihat dalam jadual yang cikgu tunjukkan ini, cikgu sudah sediakan maklumat berkenaan kata kerja aktif transitif. Yang pertama, memakai. Maksudnya di sini, kata kerja aktif transitif perlu ada objek. Ya, memakai. Dan seterusnya mencuci. Mencuci tangan. Seterusnya melawat, mematuhi, merawat dan juga memberi. Seterusnya kata kerja aktif tak transitif pula, contohnya di situ bertugas, berisiko dan juga berehat. Diharapkan murid-murid dapat membezakan antara kata kerja aktif transitif dengan kata kerja aktif tak transitif ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, kini tiba masanya mari kita membina ayat dalam peta dakap ini di sebelah ini dengan perkataan yang sesuai daripada kotak yang berwarna merah. Tuliskan semua ayat tersebut dalam buku tata bahasa. Maksudnya di sini, tugasan ini murid perlu lakukan, iaitu menulis ayat untuk membina ayat yang lengkap. Dengan apa? Dengan menggunakan perkataan yang cikgu sudah berikan di sebelah kanan itu dalam kotak yang berwarna merah. Jadi di sini, murid perlu sesuaikan perkataan tersebut dengan ayat yang cikgu nyatakan dalam peta dakap ini. Pastikan murid-murid dapat menyesuaikan perkataan tersebut dengan ayat ini dengan jawapan yang sesuai lah. Dan murid-murid perlu menyalin semula ayat ini dalam buku tata bahasa. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.